Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda kerana bersama kami di Ruang Bicara pada malam ini secara langsung dari Wisma Bernama kami bawakan kepada anda, dan anda boleh juga ikuti kami menerusi saluran Astro 502, Uni5 TV 631, My Freeview 121 dan pastinya di live Facebook secara langsung kami bawakan. Dan pastinya hari ini merupakan hari yang ke-27 Perintah Pergerakan PKP ya, yang berlangsung, dan besok merupakan hari terakhir untuk fasa yang kedua, dan telah pun diumumkan pada hari Jumaat lalu bahawa PKP ini akan diteruskan untuk fasa yang ketiga. Dan pengamatan saya sepanjang perjalanan saya ke Bernama lewat petang tadi lebih kurang pada pukul 6, kelihatan ya pergerakan kereta-kereta di Lebuh Raya Plus khususnya ternampak peningkatan. Jadi kita harapkan bahawa mereka yang tidak mempunyai tujuan tertentu ataupun tidak mempunyai hal-hal yang penting supaya dapat stay at home, duduk di rumah dalam tempoh PKP yang masuk fasa ketiga ini. Dan seperti selalu untuk statistik yang terkini seperti mana yang telah pun diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, status COVID-19 di negara kita hari ini 13 April 2020, kes baharu dicatatkan adalah sebanyak 134, dan kali ini juga kes sembuh masih lagi, mereka yang discharge dari hospital masih lagi mendahului untuk kes baru 134, dan mereka yang discharge hari ini adalah sebanyak 168, menjadikan kes sembuh secara keseluruhannya secara kumulatif sebanyak 2,276 kes, dan hari ini juga telah pun mencatat satu kematian, menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 77. Dan ramai yang tertanya bagaimana agaknya jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan kes ialah 4,817, dan kes yang masih dirawat 2,464, dan mereka yang berada di ICU ialah sebanyak 66 kes, termasuk 36 kes bantuan alat pernafasan. Jadi dari semasa ke semasa, selain daripada laman sesawang milik Kementerian Kesihatan, anda boleh juga moh.gov.my, anda juga boleh bersama bernama.com untuk mendapatkan statistiknya. Malah saya juga sentiasa mengikuti coronatracker.com yang memberikan maklumat-maklumat statistik terkini keseluruhannya, di mana negara kita pada ketika ini menduduki ranking yang ke-35 antara negara-negara yang mencatatkan jumlah positif COVID. Dan pastinya juga pada malam ini kita akan melihat satu lagi tajuk yang menarik untuk kita bincangkan, dari pedagogi ke cybergogi. Dan pasti bila kita cakap tentang pedagogi dan cybergogi ini, ia tidak lain tidak bukan akan melibatkan sektor pendidikan. Dan bila kita cakap tentang pendidikan ini juga, apa jua isu yang dibangkitkan dalam sektor pendidikan akan sentiasa diberikan perhatian oleh khalayak. Bukan saja dalam tempoh aman, pada satu ketika isu PBS juga hangat diperdebatkan, isu PT3, keputusan-keputusan peperiksaan sentiasa menjadi perhatian dan sering kali diperdebatkan. Dan sekarang ini pula dalam keadaan yang boleh dikatakan tidak aman, sekali lagi tumpuan diberikan kepada sektor pendidikan, di mana guru-guru, murid-murid, pelajar-pelajar dikatakan terpaksa belajar secara e-pembelajaran, secara online, dan sedikit sebanyak terdengar rungutan sana sini ibu bapa dikatakan perlu melabur lebih untuk membeli data, terpaksa memasang Uni5, dan para guru juga perlu memberikan masa yang lebih tumpuan kepada anak-anak murid, kerana sekali sesi tidak boleh berlangsung secara serentak kepada mungkin ada 30 anak murid. Jadi itu antara yang akan kita bincangkan pada malam ini, dari pedagogi ke cybergogi, itu tajuk kita. Jadi bagi anda yang bersama kami juga, saya alu-alukan untuk berinteraksi. Anda boleh hubungi kami di talian 03-2059-4612 ataupun 03-2059-4613. Malah boleh mengajukan soalan, pandangan ataupun komen mengenai tajuk dan isi perbincangan kami di Facebook Ruang Bicara. Jadi pada malam ini, untuk yang pertamanya, bersama saya di talian pada ketika ini ialah Puan Juraida Umat, LIS Bidin, Timbalan Pengarah Pengurusan Pembelajaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Suhaimi? Baik, Alhamdulillah. Jadi Puan sendiri macam mana? Apa khabar yang dibawakan pada hari ini? Alhamdulillah.
Pertamanya, Kementerian Pendidikan Malaysia nak mengucapkan terima kasihlah di atas kesudian pihak bernama TV memberi ruang kepada kami untuk berkongsi maklumat dengan semua penonton pada malam ini. Ya, sememangnya kami di Bernama sentiasa dahagakan maklumat sementelah lagi tentang isu pendidikan yang pada ketika ini pasti diberikan tumpuan oleh ibu bapa, ya, PIBG sendiri, NGO, malah aktivis-aktivis pendidikan yang sentiasa mematai isu-isu pendidikan. Jadi Puan Juraida juga mungkin dalam tempoh ini sebenarnya warga Kementerian Pendidikan sebenarnya tak senang duduklah, ya, untuk menyelesaikan isu pembelajaran di sekolah. Dan untuk ketika ini, bila mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya, telah mengumumkan fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga dan dilanjutkan, ya, sehingga 28 April ini. Jadi bagaimana status sesi persekolahan yang ditangguhkan ini? Jadi nak tak nak sedikit sebanyak akan memberikan kesan. Jadi apa statusnya, Puan? Ya, Cik Saimi. Pertamanya, kita nak menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited dalam memastikan pembelajaran anak-anak kita tak terjejas, dapat diteruskan dalam situasi kita menghadapi wabak jangkitan COVID-19 ni. Sebagaimana yang kita sedia maklum, pada 10 April baru-baru ni, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memaklumkan yang kementerian telah dan sedang mengusahakan pelbagai inisiatif bagi kita nak memastikan anak-anak kita dapat terus belajar di rumah, walaupun dalam keadaan kita terpaksa berada di rumah lah, stay at home. Sekarang ni yang trending kan. Jadi kita di kementerian sebenarnya kita telah mengeluarkan satu siaran pada 27 Mac yang lalu bersama-sama dengan satu garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran semasa PKP ni. Dan surat ni kita telah edar kepada semua sekolah di seluruh negara lah. Dalam surat ini, kita kementerian menekankan mengenai peranan pihak sekolah dan juga ibu bapa dan guru dalam kita nak memastikan yang proses pengajaran pembelajaran dapat berlaku secara teratur dan berada dalam keadaan selamat. Dan kita juga mahukan supaya proses ini berlaku dengan tidak memberi tekanan kepada mana-mana pihak lah, baik sama ada guru, murid ataupun ibu bapa. Sebab kita pun faham ibu bapa sekarang ni mereka walaupun berada di rumah, sebagian besar masih lagi perlu melaksanakan tugas mereka dari rumah. Jadi dalam surat ini kita gariskan secara ringkas lah bagaimana pengajaran ni boleh berlaku. Yang pertama, guru boleh menggunakan pelantar pembelajaran yang disediakan oleh KPM atau mana-mana pelantar pembelajaran yang difikirkan sesuai dengan situasi di sekolah ataupun murid-murid yang ada bersama-sama dengan guru itulah. Sekiranya pelantar yang disediakan oleh KPM ini digunakan, maknanya guru dan murid dia boleh akses kepada Google Classroom, buku teks digital, video PDP yang banyak disediakan dan juga pautan aplikasi lah untuk membantu pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab kita tahu murid-murid ni bukan semua ada kemudahan dari segi peranti ataupun akses kepada internet. Jadi murid-murid juga boleh belajar menggunakan buku teks ataupun buku kerja atau lain-lain bahan rujukan yang ada, tapi yang pastinya tak boleh keluar dari rumah lah. Itu yang kedua. Seterusnya, kita juga memaklumkan kepada guru-guru yang mereka ni diberi kelonggaran dari segi masa mengajar. Jadi guru-guru boleh menyusun masa untuk disesuaikan dengan keadaan di rumah mereka. Seterusnya, dari segi kaedah pengajaran dan pentaksiran, bergantung kepada kesesuaian, kemudahan yang ada dan juga kemudahan yang ada di pihak murid lah. Dan akhir sekali, bentuk komunikasi, sebab perlu ada interaksi lah antara guru, murid dan juga ibu bapa. Sebab dalam konteks ini, apabila anak-anak berada di rumah, maknanya ibu bapa kena memastikanlah anak tu dapat mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi sebenarnya banyak inisiatif telah dibuat baik oleh guru, juga ibu bapa, dan saya ingin menyampaikan jutaan penghargaan lah kepada para guru dan juga ibu bapa mahupun PIBG yang saya lihat kalau kita tengok dalam Facebook, dalam social media sekarang ni banyak
dikongsikan bagaimana kaedah pembelajaran itu berlaku, dan saya juga melihat bagaimana respon daripada murid-murid dalam pelbagai bentuk. Jadi saya kira dari segi pembelajaran ni anak-anak kita dapat belajar dengan baik berdasarkan kemudahan. Mungkin dari segi teknologi mereka tak ada, tapi kemudahan lain yang bersesuaian dan boleh digunakan di lokasi masing-masing lah. Okey, baik. Syabas dan tahniah. Sebenarnya kita boleh berikan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan. Jadi untuk soalan pertama ni dah berjaya mengubah persepsi saya, sebab dari segi pembacaan saya, pengamatan saya, pemerhatian saya bahawa pihak Kementerian Pendidikan belum bersedia 100%, tapi berdasarkan inisiatif yang Puan sebutkan ini, sebenarnya pihak kementerian dah bersedia dan pelbagai inisiatif telah pun diberikan kepada ibu bapa, guru-guru juga sebenarnya bersedia. Tapi dari segi komunikasi itu sendiri, bagaimana agaknya kalau komunikasi itu kita lihat ya, mungkin di Putrajaya agak berbeza dengan kawasan saya di luar bandar di Johor, jadi mungkin berbeza di Sabah dan Sarawak di kawasan pedalaman. Jadi tumpuan itu juga diberikan kepada golongan B40 ya, yang mungkin mereka dari segi keperluan infra mereka sendiri kekurangan untuk internet, untuk mungkin akses ke dalam talian itu sendiri. Jadi bagaimana agaknya dari segi pendekatan itu, Puan? Ya, betul. Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan tidak melupakan kebajikan anak-anak ini. Walaupun mereka mungkin berada jauh di kawasan pedalaman sana. Jadi, Alhamdulillah dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, kita dapat mengadakan semula TV pendidikan. Ini merupakan sesuatu yang bagi saya cantik lah dalam keadaan sekarang, sebab boleh dikatakan semua kita ada kemudahan untuk menonton TV. Jadi, siaran TV pendidikan ini telah kita mulakan pada 6 April yang lalu. Dan disiarkan pada setiap hari, 2 kali sehari. Pagi kita ada slot daripada pukul 9 sampai pukul 10 pagi, dan bagi petang pula kita ada slot dari pukul 1 hingga pukul 2 petang. Menggunakan saluran TV OK. Jadi buat masa ini, TV pendidikan ini menyiarkan PDP bagi mata pelajaran teras lah. Seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan matematik. Juga mata-mata pelajaran lain lah yang bersesuaian. Jadi jadual ni boleh didapati daripada portal rasmi KPM dan juga di semua platform media sosial rasmi KPM. Dan setakat ini Alhamdulillah kita mendapat respon yang sangat baik daripada masyarakat umum. Dan insya-Allah melangkah ke hadapan, KPM merancang untuk meneruskan kerjasama ini, memandangkan manfaat yang lebih besar boleh dinikmati oleh murid dan juga guru. Sebab apabila kita ada kemudahan ini, video pembelajaran ini boleh kita sampaikan kepada murid dalam pelbagai peringkat umur dan tahap. Jadi murid pun dia boleh tengok balik dan boleh ditayangkan semula. Jadi ini boleh memberi pengukuhan dan memantapkan lagi pembelajaran anak-anak kita lah. Jadi kita di kementerian rasa sangat berbesar hatilah dalam keadaan sekarang. Kita lihat semua mahu bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan kesinambungan pembelajaran bagi semua anak-anak lah. Jadi sekali lagi penghargaan dan tahniah kepada Kementerian Pendidikan kerana berjaya meletakkan TV pendidikan itu di arus perdana. Kalau dulu saya ingat masa saya kecil-kecil dulu memang TV pendidikan ni di TV1 pada ketika itu. Namun telah pun dikeluarkan daripada saluran dan mempunyai salurannya yang tersendiri. Jadi syabas dan tahniah kerana ini satu usaha yang cukup murni dan secara tak langsung memberikan impak dan memberikan peluang-peluang pekerjaan yang lain. Itu satu sudut yang lain. Tapi kita nak menjangkakan bila berakhirnya COVID-19 ini, tempoh PKP ini masih menjadi satu tanda tanya. Tapi ibu bapa, masyarakat, aktivis-aktivis yang sentiasa mematai sektor pendidikan ini ingin mengetahui bagaimana agaknya perancangan Kementerian Pendidikan jika esok lusa sesi persekolahan ini dibuka. Jadi bagaimana agaknya keadaan persekolahan itu? Kerana norma kehidupannya dah start berbeza. Mungkin mereka akan terus melihat dari segi jarak sosial itu di kalangan murid-murid. Jadi bagaimana dalam hal ini, Puan?
Ya, Cik Saimi. Kita setiap hari kita melihat Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah berulang kali menyebut setiap kali apabila beliau menyampaikan status terkini tentang jangkitan COVID-19 ni, bahawa selepas PKP nanti cara hidup kita perlu berubah. Jadi perubahan ini sebenarnya juga akan berlaku kepada semua warga pendidikan. Kita tidak terkecuali. Jadi makluman semua, Kementerian sekarang ini sedang menyediakan satu garis panduan pengurusan sekolah pasca PKP untuk dijadikan rujukan dan panduan. Dan dalam nak menyediakan garis panduan ini, kami sangat mengambil maklum dan mengambil kira pandangan serta cadangan daripada pihak KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia, sebab dalam keadaan sekarang kita perlu memberi keutamaan kepada keselamatan dan juga kesihatan anak-anak kita. Jadi kita harap insya-Allah apabila garis panduan ini kita keluarkan nanti, ia dapat membantu pentadbir sekolah untuk mengurus operasi sekolah dengan cekap dan yang pastinya dengan selamat. Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi jangkaannya bila agaknya garis panduan ini akan dikeluarkan? Secepat mungkin lah, Cik Saimi. Sebab kita tunggu nanti selepas PKP diumumkan berakhir dan insya-Allah garis panduan tu akan boleh dioperasikan lah di sekolah nanti. Okey, jadi kita ingin melihat juga sebenarnya Puan kalau di bawah bumbung Kementerian Pendidikan itu sendiri banyak sektor-sektor pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, menengah, lepasan menengah, pembelajaran sepanjang hayat, dan baru-baru ini juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah pun mengumumkan tentang pakej rancangan ekonomi dan bantuan turut dihulurkan kepada pelajar matrikulasi dan tingkatan 6, dan hal ini mungkin Puan boleh kongsikan juga dalam had masa yang kita ada ni. Okey, melalui pakej yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, alhamdulillah setiap murid, setiap pelajar matrikulasi dan tingkatan 6 layak akan menerima bantuan RM200 secara one off. Dan tapi mestilah memenuhi syarat kelayakan, iaitu warga negara Malaysia dan berstatus aktif sebagai pelajar sepenuh masa pada 31 Mac 2020. Bermaksud dia bersekolah lah, berdaftar dan bersekolah. Jadi bantuan ini akan dimasukkan terus ke akaun bank pelajar mulai hujung April 2020. Jadi kita harap bantuan ini akan dapat membantulah anak-anak kita untuk meneruskan pembelajaran nanti apabila sesi persekolahan bermula. Okey, baik, terima kasih banyak Puan. Jadi saya juga mengharapkan supaya warga Kementerian Pendidikan akan terus kuat kerana tugas utama masih belum secara tuntasnya berjaya, kerana usaha untuk membantu anak bangsa itu adalah satu usaha yang cukup murni dan memerlukan masa yang panjang. Jadi terima kasih banyak Puan kerana bersama kami. Jadi itu dia Puan Juraida Uman Elias Bidin, Timbalan Pengarah Pengurusan Pembelajaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, saya juga sebenarnya ingin menarik perhatian anda jika mempunyai kemudahan sosial, kemudahan gadget ataupun apa jua media sosial saya nak mengajak anda untuk mengikuti Facebook Menteri Pendidikan sendiri kerana sentiasa memberikan maklumat-maklumat tentang apa yang dilakukan oleh pihak kementerian. Dan untuk itu mungkin lagi kita nak melihat tentang apa yang berlaku bila kita beralih dari pedagogi ke cybergogi ini. Kita cuba menghubungi Tuan Suki Menjuki yang di-Pertua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia, yang juga yang di-Pertua Majlis Guru Besar Selangor dan merupakan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra Sepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Ya. Baik, Cikgu, terima kasih kerana bersama saya, Syuhaimi Muhammad. Umpama jejak kasih kita, Cikgu Kalau dulu kita bercakap tentang PBS dalam tempoh 4-5 tahun lepas, hari ini kita bersua tapi kita cakap dalam suasana yang agak berbeza, dalam konflik yang berbeza. Jadi bagaimana? Terus saja Cikgu, menerusi Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia, apakah yang dipersetujui secara kolektif, secara bersama dalam krisis wabak COVID-19 ini, Cikgu? Okay. Terima kasih Cik Saimi. Sebagaimana yang kata tadi, jejak kasih kita bertemu kembali. Jadi daripada Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia, kita tidaklah menghadapi masalah kerana kita diberi panduan, garis panduan oleh kementerian dan juga kerajaan dari masa ke semasa. Sejak daripada krisis hari pertama sampai sekarang, kami masih lagi tetap menerima panduan
bagaimana melaksanakan kerja, bagaimana kita menangani kes-kes keselamatan dan sebagainya. Jadi tentang pembelajaran dan pengajaran ini kami telah sama-sama pada awalnya memang apabila kita mendapat satu gambaran yang kasar tentang dasar bahawa kami perlu melaksanakan PDP tersebut, pembelajaran dan pengajaran. Jadi kami kerap bermesyuarat melalui media sosial, bukan bersemuka, jangan risau. Jadi masing-masing memberi pandangan dan daripada situ kita mengambil satu idea untuk kita laksanakan apakah yang diarahkan oleh Pak Kementerian. Dan pada masa yang sama, dari masa ke semasa kami tetap menerima dalam tempoh yang sangat dekat dari masa ke semasa, masih lagi menerima panduan untuk memudahkan tugas kita dalam melaksanakan tugas-tugas waktu PKP ni. Okey cikgu, saya berkesempatan pada satu ketika dulu ke sekolah kebangsaan Desa Pinggiran Putra, dan sekolah Desa Pinggiran Putra ini juga diangkat sebagai sekolah contoh dari segi pelaksanaan PBS pada ketika itu. Dan untuk tempoh COVID-19 ini dan dalam tempoh krisis ini sendiri, apa agaknya cikgu dari segi pendekatan cikgu yang cikgu galakkan kepada cikgu-cikgu sekolah, kerana mungkin inilah satu tempoh yang cukup mencabar untuk cikgu-cikgu mengajar secara online. Dalam melaksanakan di peringkat sekolah, sebenarnya pada awalnya sebagaimana yang saya sebut tadi, kita juga menghadapi masalah dalam memperincikan tindakan kita selaras dengan arahan tersebut. Jadi setelah kita berbincang, kita dapat satu ketetapan dan kita sama-sama melaksanakan. Jadi di sekolah saya misalnya, pada minggu pertama tu agak sukar juga kerana kita perlu memberi kefahaman kepada para guru dan juga kepada ibu bapa. Pada awalnya saya sendirilah, ni pengalaman saya sendiri, saya fikir masing-masing boleh faham apabila arahan tersebut telah diberikan. Tetapi tidak semesti dia berlaku. Jadi akhirnya kita letakkan garis panduan bagaimana melaksanakan kerja tadi secara terperinci. Dan kami di pihak pentadbiran menyediakan rekod semakan tentang tugas-tugasan yang diberi kepada murid. Dan para ibu bapa yang saya lihat, mereka ni juga sangat setengah-setengahnya sangat teruja dan sangat seronok apabila mendapat tugasan-tugasan ni. Namun sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita ikuti Facebook yang berhormat Menteri Pendidikan, hasil daripada soal selidik yang dijalankan di seluruh negara, terdapat kekangan dari segi peralatan untuk murid gunakan menerima bahan-bahan melalui bahan-bahan dalam talian. Jadi untuk itu kita di sini juga di sekolah telah mengubah juga pendekatan kita. Kerana terdapat beberapa kelompok. Kalau tadi Cik Suhaimi ada bertanya kepada Puan Juraida tentang geografi negara kita yang begitu berbeza, sebenarnya dalam sekolah saya sendiri mempunyai perbezaan tersebut. Jadi para guru dia perlu bijak untuk menangani kepelbagaian ini. Dia kena menyantuni setiap satu perbezaan ini. Jadi misalnya ada yang dia memberikan tugasan secara online dalam talian sepenuhnya. Dan dalam pada itu dia juga memberikan bahan-bahan tugasan menggantikan salinan keras hard copy kepada soft copy dengan mengambil gambar ataupun mengambil pautan daripada mana-mana laman web dan dihantar melalui media sosial kepada ibu bapa. Jadi mereka akan mana yang boleh cetak. Kalau tidak, mereka boleh terus melakukan tugasan menjawab pada aplikasi tersebut. Jadi assessment macam mana dibuat? Kalau dari segi latihan-latihan murid-murid itu sendiri, bagaimana agaknya dibuat? Dia ada berbagai-bagai. Ada yang misalnya ada yang menghantar gunakan Google Form, digunakan quiz, ada yang menggunakan
aplikasi-aplikasi yang banyak disediakan sama ada oleh kementerian maupun pihak-pihak luar secara percuma. Dan juga tidak ketinggalan melalui social media yang saya sebutkan tadi. Dan selain daripada itu, dengan adanya televisyen pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, kita juga menghantar maklumat-maklumat dari masa ke semasa kepada pelajar untuk mereka mengikuti sekiranya mereka tidak boleh mengikuti dengan kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi. Jadi bagaimana kesan ataupun cikgu-cikgu sendiri mempunyai tekanan setakat ini, cikgu? Ini saya pun tidak adil lah kalau saya meletakkan diri saya di dalam diri mereka. Tetapi apa yang saya lihat, misalnya dalam saya punya jadual kerja yang saya letak, dah sampai minggu kelima saya letak, ni baru masuk minggu keempat. Tetapi saya perhatikan ada beberapa cikgu yang sudah pun menyediakan tugasan dan dia sudah pun hantar kepada saya sampai ke minggu kelima. Jadi saya berpandangan mereka ni pada awal-awalnya memang sangat sukar untuk menyesuaikan. Tetapi sekarang saya tengok mereka dah seolah-olah dah macam pakar pula dalam menyediakan bahan-bahan untuk mereka berikan kepada pelajar. Dan daripada apa yang saya lihat setiap satu tu, terdapat memang perbezaan pendekatan guru dalam menyampaikan soalan ataupun bahan-bahan kepada pelajar tadi. Jadi sekarang ni kami paparkan juga ya, ini antara hasil yang mungkin daripada sekolah kebangsaan Desa Pinggiran Puja. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan juga, ini mungkin hasil asesmen ataupun hasil kerja murid itu sendiri. Ya. Ini yang saya sebut tadi tu. Dia menggunakan social media dan dihantar kepada, sebab sekarang ni semua sekolah saya rata-rata mempunyai kumpulan media sosial mengikut kelas. Yeah. Jadi guru akan post dan ibu bapa akan meminta anak mereka membuat. Jadi dalam contoh ini, misalnya murid tu membuat dan dihantar balik melalui media sosial. Kemudian guru tadi menanda terus pada telefon bimbitnya. Okay. Jadi maknanya seolah-olah PDP tadi berlangsung seperti biasa. Penilaian dilakukan dan cikgu melakukan pemeriksaan. Walaupun tanpa menggunakan aplikasi yang canggih, masih lagi PDP tersebut boleh dilaksanakan. Okey, tapi ada tak murid yang kita lihat tercicir dalam konteks ini? Kalau saya kata tidak ada tu, saya rasa memang mustahil lah. Kerana kita tahu pasti ada yang tercecer. Sebab kita kena ingat bahawa apa-apa inisiatif sekalipun tidak akan dapat memenuhi kehendak 100%. Pasti ada yang tertinggal. Apa yang kita usahakan adalah untuk meminimumkan keciciran tersebut. Jadi para guru, misalnya ada yang balik kampung murid, di sana tidak ada kemudahan internet dan juga mereka tidak mempunyai capaian telefon, maka mungkin mereka di sebelah sana kita pun tak dapat menghubungi mereka. Jadi kita mendoakan dan mengharapkan mereka belajar bersama-sama dengan rakan di kampung mereka lah. Okey. Jadi cikgu, kalau dulu kita melihat dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, kita ada sarana ibu bapa. Jadi dalam konteks ini, bagaimana agaknya cikgu melihat peranan ibu bapa itu sendiri? Sebab mungkin ada yang tadi saya bangkitkan juga bersama dengan Puan Juraida, soal adakah ibu bapa rasa terbeban ya dengan untuk menambah data, menambah perbelanjaan untuk sesi pembelajaran anak mereka kerana penggunaan internet bukan percuma semata-mata. Jadi dalam konteks ini, bagaimana feedback, maklum balas yang cikgu terima daripada ibu bapa? Pada yang ni berdasarkan daripada sekolah saya, saya tidak nampaklah aduan-aduan tentang yang mengatakan tentang data ni. Dan saya rasa kerajaan juga mengambil inisiatif untuk memberi data secara percuma kepada ibu bapa. Cuma mungkin kekangan adalah kekurangan gadget pada keluarga. Itu saja. Tapi daripada yang lain saya rasa boleh. Cuma maksud saya capaian internet tu hampir kebanyakan yang coverage ada, dia boleh mengakses sebenarnya. Jadi
dalam apa yang selalu dibangkitkan pada awal-awalnya tidak menjurus ke arah ketidakboleh capaian internet. Mereka lebih kepada kalau Cik Suhaimi tahu Kementerian Pendidikan sudah menyediakan satu platform secara maya iaitu dipanggil Digital Learning Kementerian Pendidikan ataupun kalau di kalangan guru mereka lebih suka menggunakan Google Classroom lah. Jadi platform ini memang selesa untuk mereka gunakan untuk para guru menghantar bahan-bahan kepada murid. Cuma pada awal-awal tu terdapat banyak kekeliruan bagaimana di pihak ibu bapa, bagaimana cara mereka untuk log masuk. Yang ini yang pada awalnya para guru kena bersabar sikit di dalam membantu para guru bagaimana masuk ke dalam kelas mereka, kemudian bagaimana cara melihat assignment yang diberi, bagaimana nak membuatnya, bagaimana menghantar dan bagaimana menyimak. Jadi fasa pertama saya rasa dalam minggu pertama tu alhamdulillah dapat diselesaikan. Dan baru-baru ni, walaupun baru-baru ni, contohnya semalam saya perhatikan ada seorang ibu dia baru dia meminta kaedah untuk log masuk ke dalam Google Classroom. Kemudian saya pun tertanya-tanya kenapa dia agak ketinggalan. Bila saya baca semula posting yang dibuat, rupa-rupanya dia baru saja mendapat capaian internet. Dan dia sedang bertunggu lumus untuk memastikan anaknya tidak ketinggalan. Jadi ada masa untuk jadi ini adalah inisiatif ibu bapa. Jadi boleh dikatakan dari segi sistem sebenarnya kita tidak ketinggalan dan pihak kementerian dengan inisiatif-inisiatif telah pun berjaya membangunkan satu sistem Google Classroom itu sendiri untuk membantu murid-murid dan juga pelajar-pelajar. Jadi apa pun terima kasih Cikgu Sukiman kerana bersama kami di Ruang Bicara pada malam ini. Sama-sama Cik Suhaimi. Cuma akhir kata saya boleh saya sampaikan beberapa perkara. Silakan. Cuma yang pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan guru besar, rakan-rakan guru yang bertugas lumus. Dan saya percaya pada waktu cuti PKP ni sebenarnya cikgu tidak bercuti. Cikgu lebih bekerja keras kalau dibandingkan daripada hari-hari biasa. Kerana mereka kena belajar, kerana mereka perlu mendekati murid dalam jarak yang begitu jauh. Dan sekiranya ada mereka di luar sana yang mengatakan bahawa guru tidak bekerja, saya rasa itu satu tanggapan yang tidak betul. Dan saya doakan semoga para guru dan guru besar, pengetua terus istiqamah dalam mendidik anak-anak walaupun dalam keadaan yang sebegini rupa. Akhir kata, stay at home, duduk di rumah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Itu dia tadi Cikgu Sukiman Juki, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra Sepang. Walaupun Hari Guru jauh lagi, 16 Mei, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak Cikgu kerana dalam tempoh krisis ini, cikgu-cikgu semua berjaya. Tiada cuti untuk cikgu. Jadi, ada seorang pemanggil di talian, Puan Yalini Maninaran dari Perak ingin berkongsi pandangan. Silakan. Hello. Hello, salam. Hello Puan, ingin kongsikan pandangan. Saya Yana perempuan Mani Marun dari Sungai Siput Perak. Saya pelajar tingkatan 2 yang bersekolah di SMK Metri Sungai Siput. Saya pernah berterima kasih kepada pihak sekolah dan pihak Kementerian Pelajaran kerana aplikasi Google Classroom dan Kelas Marker sangat membantu kami dalam menuliskan pelajaran kami. So, guru-guru di sekolah kami juga selalu mengadakan kelas secara online. So, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Yalini, kalau ada nama-nama cikgu yang Yalini nak ucapkan terima kasih, siapa antaranya? Cikgu Hemini, Cikgu Razia, Cikgu Farah Nabila. Banyaklah. Tapi Cikgu Murti dan lain-lain. Yalini, rasa terbeban tak? Banyak homework tak cikgu bagi? Tak. Sebab ada masa terluang kan, ada banyak kan. So, boleh buat homework. Dari suara Yalini juga saya dapat tahu bahawa Yalini cukup enjoy ketika belajar dalam tempoh ini secara online. Jadi apa menyebabkan Yalini teruja dengan kaedah secara online ini, Yalini?
sebab kita ada masa terluang dan kita boleh relax dan buat kerja kita sendiri. So kita takkan stres lah sebab dalam sekolah ada banyak kerja kan. Okey, jadi Yalini kalau kat rumah kita boleh buat homework sambil mendengar radio macam tu. Okey, jadi parents memang support Yalini dari segi data, handphone, internet semua memang cukup. Ada. Okay. Ada. Jadi apa pun terima kasih Yalini kerana berkongsi cerita, berkongsi pengalaman adik Yalini ya dari Perak. Terima kasih Yalini. Jadi saudara, kita berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini kerana masih ada lagi tetamu-tetamu saya di talian. Kita berehat seketika. Baik, terima kasih saudara kerana masih lagi bersama saya, Suhaimi, dalam Ruang Bicara. Saya menerima banyak komen tentang tajuk kita pada malam ini. Dari pedagogi ke cybergogi, banyak pelajar-pelajar yang mula memberikan komen-komen ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah pun dimulakan oleh adik kita tadi yang memberikan ucapan terima kasih. Apapun sebenarnya di talian pada ketika ini adalah saudara Anwar Ahmad, pensyarah kanan Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan UKM. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih tuan kerana bersama saya dalam Ruang Bicara dalam platform yang berbeza, tapi nada kita masih lagi sama kerana kita masih lagi menyentuh soal pendidikan dan saya sempat melihat ya laman sesawang Facebook milik tuan dan banyak memberikan komen-komen berhubung dengan pembelajaran dari pedagogi ke cybergogi. Itu sendiri merupakan tajuk tulisan tuan. Jadi dari segi normanya dah berubah ya tuan, norma barunya. Jadi secara keseluruhannya kalau kita nak melihat pihak kerajaan, pihak kementerian kita yakin sebagai pemegang taruh yang terbesar. Jadi seharusnya atau adakah ini sepatutnya inilah keputusan yang terbaik daripada pihak Kementerian Pendidikan. Jadi apa komen tuan? Baik, terima kasih Syarmi. Yang pertama, saya ingat sebagai ibu bapa, kita mengucap kasih kepada guru-guru lah. Saya kagum Malaysia sebenarnya. Walaupun sebelum arahan tugas tu yang tahu arahan pelajaran tu, guru yang sudah pun cuba untuk menggunakan pembelajaran lagi. Jadi tahu bahawa guru Malaysia adalah orang yang bersifat dan mereka memang sekarang ini. Yang kedua, kita tahu bahawa kita akan arahan ini berkaitan dengan pelajaran di... Okey, Tuan Anwar. Ya. Saya terdapat sedikit gangguan. Kita akan cuba hubungi Tuan Anwar sekejap lagi. Sebab suara terputus-putus. Jadi kita akan hubungi Tuan Anwar seketika. Ya. Jadi kita cuba juga mendapatkan rakan-rakan kita yang lain di talian untuk kita melihat ya tentang tajuk kita, tentang pembincangan kita dari pedagogi ke cybergogi, kerana kita juga cuba mendapatkan wakil daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, dan kita juga akan berusaha mendapatkan seorang cikgu juga yang telah pun memulakan sesi latihan dan diangkat sebagai satu kaedah bagaimana agaknya teknik-teknik kaedah-kaedahnya yang mungkin kita boleh kongsikan juga kepada pelajar-pelajar dan boleh dijadikan contoh oleh cikgu-cikgu lain. Dan kita tahu ya bahawa guru-guru sentiasa berkreatif dalam menyalurkan maklumat, memberikan pendidikan yang sama rata kepada semua pelajar, kepada semua murid-murid, dan inilah antara kaedah-kaedah yang kita cuba angkat dan cuba kita kongsikan. Dan bercakap tentang apa yang dipaparkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan, sentiasa memberikan maklumat-maklumat, input-input yang terkini tentang apa juga keputusan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Bagi saudara ingin mengikutinya, hanya layari ataupun hanya add kepada Dr. Razi Jidin ya, kerana sentiasa memberikan maklumat-maklumat, pendekatan-pendekatan, hasil-hasil mesyuarat dan apa yang dilakukan. Jadi bersedia di talian pada ketika ini adalah saudara Adan Tan, wakil PIBG yang juga merupakan Yang di-Pertua Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa dan juga Naib Yang di-Pertua Sekolah Jenis Kebangsaan Chiao Nan. Hello, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan.
Baik, terima kasih Encik Adam kerana bersama kami dalam ruang bicara pada malam ini. Jadi setakat dah masuk minggu keempat dan akan disambung PKP setakat ini, apa agaknya rungutan-rungutan ibu bapa yang diterima oleh Encik Adam? Setakat ini bagi sekolah kedua-dua sekolah bawah saya ni lah. Ya. Ibu bapa semua boleh saya cakap dia hati terbuka dan sentiasa berfikiran positif lah. So dengan harapan bahawa anak-anak mereka dapat belajar walaupun dalam masa PKP ini. Jadi pendek kata ibu bapa menerimalah kaedah pembelajaran, teknik-teknik yang diajar oleh guru-guru mereka. Ya, betul. Janji anak-anak dapat belajar. Tapi dari segi persediaan ibu bapa itu sendiri bagaimana? Adakah ibu bapa sanggup, saya ajukan sekali lagi, ibu bapa sanggup melabur? Dari segi persediaan ibu bapa, saya rasa bagi ibu bapa yang biasa dengan gadget ni, dia tak ada masalah. Tapi bagi kita kata macam ibu bapa dalam golongan B40, mungkin mereka adalah kita dapat juga masalah, contohnya mereka tak cukup duit ataupun kewangan, dia tiga hadapi sumber kewangan untuk beli gadget, nak beli PC, mungkin nak beli, kita kata nak laptop. Anak ramai kan, takkan nak kongsi kepada satu laptop ataupun satu gadget sahaja. Itu yang masalah kita dapati yang serius lah. So yang satu lagi, gadget ada, kadang-kadang gadget terpaksa berkongsi tapi data pula tak cukup. Itu masalah mereka. Ada tempat tu dia kata internet pula tak stable. Tapi ini yang dihadapi oleh ibu bapa lah. Okey, jadi sebagai tanggungjawab sosial Tuan sebagai YDP, ya, apa agaknya usaha yang Tuan ambil untuk membantu keluarga-keluarga ibu bapa, murid-murid yang memerlukan dalam perkara ini? Kita sentiasa update dalam sekolah tu. Kita sentiasa update tentang contohnya bantuan yang diberikan oleh kerajaan contohnya. Yang baru-baru ni kita rasa kita ada nampak juga yang YTL yang website dia ada sebut tentang belajar dari rumah. Kalau tuan-tuan perempuan boleh masuk kepada YTL belajar dari rumah .org tu. Ni bukan nak promosi ya, setakat nak tolong. Okey, kita boleh dapatlah lagi tingkat, contohnya dia YTL akan bagi tingkat kita lebih kurang 40 gig dalam masa 2 bulan. Okey. So saya rasa ini cukup untuk mengatasi lah masalah ibu bapa yang tiada data. Dan dia ada juga satu package saya tak silap, kita bayar 120 tu boleh dapat satu gadget. Untuk tambahkan satu gadget kepada ibu bapa lah untuk B40 sahaja. Jadi kita nampak di sini peranan pihak ataupun syarikat-syarikat swasta ni banyak membantu. Jadi mungkin ada syur-syur lain daripada Encik Adam khususnya untuk ibu bapa untuk mewujudkan satu komunikasi terbaik di kalangan ibu bapa, PIBG dan juga guru-guru pihak pentadbir sekolah. Okey, sini saya ingin mengambil satu kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih, syabas dan tahniah kepada barisan pentadbir sekolah dan khasnya guru-guru yang begitu komited untuk memberi kerja, tak kira lah kerja dari segi online ataupun pembelajaran secara online yang mereka direct boleh access. Contohnya saya ada 3 anak, 3 anak pembelajaran mereka berbeza, ada yang online, cikgu face to face gunakan pelbagai apps, Google Classroom, Zoom dan sebagainya. Tapi kita sebagai ibu bapa, peranan ibu bapa, kita harus, saya lebih kata kita harus korbankan masa kita lebih untuk menjadi coach ataupun menjadi pembimbing ataupun pemantau kepada anak-anak kita. Kita sentiasa kena pantau mereka supaya mereka sentiasa update, sentiasa ikut jadual yang diberikan oleh pihak sekolah untuk mengikuti pembelajaran mengikut masa, dan ini memerlukan disiplin anak-anak yang sangat tinggi. Kalau ibu bapa tidak memantau anak-anak kita dengan mantap, saya rasa agak sukar untuk dicapai. Itu saya nampak lah. So ibu bapa kena habiskan banyak ruang dan masa kepada anak untuk memastikan pembelajaran online ini berlaku. Okey, baik. Terima kasih banyak Encik Adam Tan
merupakan YDP Sekolah Menengah Kebangsaan Pucih Titi Bangsa dan juga Naib Yang di-Pertua Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chiao Anan, dan tiada kompromi seperti yang dinyatakan oleh Encik Adam tadi untuk anak-anak mendapatkan pelajaran dan ibu bapa harus berkorban dalam hal ini. Dan seterusnya kita sekali lagi cuba membuat Skype bersama Encik Muhammad Zuraidi Komari pula, atau Cikgu Zuraidi, merupakan penolong kanan hal ehwal murid Sekolah Kebangsaan TTDI Jaya Sekolah Kluster Kecemerlangan Shah Alam. Hello, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Encik Elmi. Ya, terima kasih banyak Cikgu kerana bersama saya dalam ruang bicara ini. Jadi dalam ruang yang terhad ini juga Cikgu. Kesan lanjutan PKP ini kepada rakan-rakan Cikgu Zuraidi, kepada mungkin di sekolah-sekolah lain, apa agaknya yang mereka bisik-bisikkan kesan daripada PKP ini? Daripada kesan daripada PKP ini sebenarnya memberi kesan yang daripada segi corak pembelajaran telah berubah. Sebelum ni kita hanya berlandaskan kepada pelajaran dalam kelas secara dua hala. Walaupun sekarang ni masih dua hala kita boleh gunakan pembelajaran online, tetapi sebenarnya corak pembelajaran itu perlu dipelajari dan dikuasai oleh semua guru. Dan juga murid, juga ibu bapa. Jadi di sini cabarannya, kesan dari lanjutan ini, kita perlu buat kajian dan juga persiapan dan persediaan untuk memberikan yang terbaik kepada murid-murid. Yang keduanya, cabaran untuk mengajar bila tidak berinteraksi secara di dalam kelas seperti mana kita amalkan sebelum ni, kita memberi kesan kepada kita nilai murid itu sendiri. Daripada kita pentaksiran bilik darjah, di sini kita tidak dapat membuat pentaksiran itu secara keseluruhan. Dan bukan semua tidak sama, sebab ada murid yang turut terlibat dan ada murid yang boleh bersama dalam sesi seperti mana yang kita harapkan. Disebabkan apa? Yang pertama adalah capaian internet di kalangan murid dan juga guru-guru di pedalaman khususnya. Bukan daripada kelengkapan equipment, daripada laptop ataupun komputer yang boleh digunakan untuk pembelajaran secara online. Ini antara cabaran dia, dan ibu bapa juga hari ini telah menjadi seorang guru rumah. Itu antara cabaran juga kepada kita. Baik. Jadi Cikgu, jadi dalam tempoh ini juga, dalam tempoh kita orang kata dalam adanya masalah wujudnya peluang untuk penyelesaian, dan dalam tempoh ini juga cikgu-cikgu mula berkreatif dari segi kaedah-kaedah pembelajaran secara online itu sendiri. Untuk cikgu sendiri, apa kaedah dan bagaimana cikgu berkongsi ilmu itu bersama anak-anak murid? Alhamdulillah, kerana saya berpeluang juga untuk menyampaikan bahan pengajaran saya. Kalau sebelum ni lebih kepada di peringkat di seluruh negara, di peringkat kebangsaan, dan kelas seperti mana yang dijalankan rutin bagi seorang guru. Jadi juga terima kasih kepada sahabat saya, Cikgu Ahmad, Cikgu Bella, Cikgu Azrin, yang membantu dalam kita memperkenalkan Microsoft Teams untuk memudahkan pembelajaran yang melibatkan murid yang ramai dalam satu masa. Dan kita juga telah mengadakan beberapa program bersama dengan Digital Classroom Malaysia, yang kita berusaha yang kelainan supaya murid dapat pembelajaran ini dengan pelbagai bukan saja secara online yang melibatkan Google Classroom, kemudian melibatkan Microsoft Teams, kemudian itu dan sebagainya, tetapi dia juga boleh explore kepada YouTube. Mereka boleh mendapatkan daripada Telegram, daripada WhatsApp yang rata-rata ada. Dan kemudian daripada segi pengujian ilmu itu juga dia pelbagai. Hari ini murid-murid dengan kaedah yang berbeza daripada kebiasaan, malah cikgu juga begitu. Jadi ini yang kita suka dengan apa yang kita gunakan pada hari ini.
adalah revolusi industri 4.0. Yang mana ini juga adalah satu pembelajaran yang sangat bagus yang akan datang. Jadi kita dah itu cikgu itu perlu belajar. Okey, kita dah mula nampaklah kesan dan permulaan kepada IR 4.0 itu sendiri. Jadi cikgu, dalam satu sudut yang ini soalan terakhir saya cikgu ya. Bila mana kalau kita lihat nadanya agak serius tentang makmal komputer di sekolah. Kalau selama ini kita lihat tak dapat memenuhi kehendak semua pelajar untuk mengguna pakai kemudahan-kemudahan di makmal sekolah. Jadi kesan itu tidak menyeluruh. Apa pandangan cikgu? Penggunaan di makmal komputer di sekolah dia agak terhad sebabnya bilangan komputer juga tidak banyak jika dibandingkan dengan nisbah murid di sekolah. Masa penggunaan juga terhad kerana murid yang ramai. Saya ada 1,400 untuk diajukan dalam bentuk jadual. Dia akan bukan setiap murid dapat menggunakan semaksimum sebab mungkin murid itu akan jumpa selepas 2 minggu baru mereka akan menggunakan kelengkapan yang ada. Dan di sini adalah kita katakan bahawa pembelajaran di makmal komputer tidak dapat digunakan semaksimum yang mungkin, tetapi pembelajaran tetap berlaku. Dan itu pendekatan yang dilakukan oleh mereka guru yang terlibat yang teruskannya. Dan daripada saya, daripada segi tempoh ini, percaya ramai murid-murid dan juga pelajar dan juga guru-guru serta ibu bapa belajar tentang teknologi secara tidak langsung dengan pelbagai kaedah. Dan kita lihat di sini juga peluang ini patut digunakan sebaik mungkin dan kita bersedia tentang perubahan. Ini dinamakan lonjakan paradigma. Pada kita perlu berdepan dengan situasi ini. Dan saya terima kasih juga kepada semua yang terlibat, guru-guru di seluruh negara yang sentiasa kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pelbagai kaedah pembelajaran dalam pelbagai medium. Ini kreativiti termasuk dengan cikgu dan sebagainya. Okey cikgu, jadi terima kasih banyak cikgu kerana bersama kami pada malam ini dalam Ruang Bicara. Demikian tadi Cikgu Muhammad Zuraidi Komari, alias Cikgu Zuraidi, itu nama yang cukup dikenali di kalangan murid-muridnya di Sekolah Kebangsaan TTDI Jaya. Jadi kita terus sekali lagi bersama dengan Tuan Anwar Ahmad, Pensyarakanan Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhirnya kita di talian, Tuan ya. Jadi Tuan, tadi kita membangkitkan soal pemegang taruh sebenar adalah Kementerian Pendidikan. Jadi adakah pihak kementerian kini benar-benar berjaya dalam pelaksanaan dalam tempoh krisis itu sendiri? Ya, okey. Sebelum saya nak ucap terima kasih juga pada cikgu-cikgu lah khususnya dan kementerian juga kerana mereka boleh menguruskan keadaan ini dengan baik walaupun masa yang mereka ada sebenarnya sangat pendek. Kita tak jangka COVID ini berlaku dan telah berlaku dengan begitu pantas, tapi saya lihat sebagai ibu bapa, saya dapat lihat bahawa apa yang sedang dilakukan oleh KPM, guru-guru, khususnya pemimpin sekolah itu sangat baik. Walaupun begitu, ada beberapa perkara yang kita boleh tambah baik lah, walaupun yang lain itu sudah dilakukan dengan baik, tapi saya rasa kita perlu ada penyelarasan. Misalnya ada timbul isu apakah status pembelajaran sekarang ini, adakah dia berstatus formal ataupun informal. Jadi ini ditanya oleh ramai orang lah, adakah kalau formal itu sifat dia berjadual, ada elemen-elemen penilaian dan sebagainya kan. Tapi saya percaya berdasarkan kepada peliling yang dikeluarkan oleh KPM, walaupun tidak disebut secara informal, tapi melihat pada ciri-ciri pelaksanaan itu, saya percaya itu adalah bentuk informal. Mana guru diberi peluang untuk menyusun kembali waktunya, kemudian saya dipahamkan tidak ada topik-topik baru yang diajar, cuma ulang kaji topik-topik yang sebelumnya. Kemudian pelajar juga diberi kelonggaran. Ada pelajar yang dapat ikuti pembelajaran, ada pelajar yang tak dapat ikuti. Jadi ciri-ciri itu menjelaskan pada kita ini adalah satu sistem pembelajaran yang informal, yang bukan bersifat wajib kepada pelajar. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita dapat faham status dia, supaya dengan kefahaman kita tentang status ini, dia dapat memudah kita merencanakan apakah perkara-perkara yang harus kita lakukan dalam pendidikan
pendidikan. Tentang isu pelajar, saya dengar beberapa ahli panel tadi menyebut tentang isu akses internet. Kita bersetuju, ini adalah satu persetujuan bersama lah. Saya ingat daripada KPM, daripada pihak ibu bapa, guru-guru, kita memang berhadapan dengan isu akses pada internet ni, coverage ni. Walaupun kalau kita tengok dalam statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik, internet coverage di Malaysia ni hampir 90%, 90% kawasan yang telah diikuti internet. Tapi kita faham di atas kertas 90, tapi yang berlaku di lapangan, realitinya adalah ketidakstabilan yang sangat tinggi lah. Dan waktu puncak boleh dikatakan hampir sukar untuk kita mendapat internet yang baik. Apatah lagi untuk proses pembelajaran. Jadi saya rasa itu kita boleh setuju bahawa ada isu yang harus kita lihat secara serius kalau kita nak cakap soal melaksanakan pembelajaran secara atas talian. Yang keduanya isu yang saya rasa juga ringkas, harus Doktor. Ya. Okey. Secara ringkas yang kedua. Silakan. Yang keduanya adalah isu berkaitan dengan kemampuan ibu bapa menyediakan peralatan untuk pembelajaran lah, laptop, handphone dan sebagainya. Tahu kalau kita tengok laporan hanya separuh saja ibu bapa yang mampu untuk menyediakan pembelajaran, menyediakan peralatan ini, manakala ada golongan yang tidak berkemampuan untuk menyediakan peralatan ini, dan pembelajaran ini tidak ada pilihan, dia mesti ada peralatan. Jadi menyediakan dan mempunyai peralatan itu menjadi satu prasyarat kepada proses pembelajaran sekalian. Dan itu adalah tanggungjawab ibu bapa sendiri untuk menyediakan. Okey, Tuan Anwar, kita kena berakhir di sini. Ya, dan saya mengajak sebenarnya bagi ibu bapa untuk mengikuti juga hasil penulisan Anwar Ahmad. Hanya Google dan carian itu di Anwar Ahmad, kerana Tuan Anwar sentiasa memberikan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dan hasil tulisan beliau cukup menarik untuk ibu bapa, memberikan satu lagi dimensi baru dalam sektor pendidikan. Dan saya cukup tertarik dalam tempoh 19 jam yang lalu Tuan Anwar Ahmad sendiri menulis tentang sekolah dan new normal pasca COVID-19 ini. Jadi ibu bapa mungkin boleh melihat dalam soal ini, dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan juga boleh melihat kerana social distancing itu sendiri sentiasa diberikan perhatian dalam tempoh pasca COVID-19. Bila berakhir, wallahu alam, dan kita mengharapkan ia cepat berakhir. Dan apapun Ruang Bicara akan berakhir di sini, akan melabuhkan tirai. Apapun kita ucapkan juga terima kasih kepada peringkat awal tadi, Puan Juraida, Cikgu Sukimen, Saudara Anwar Ahmad, Cikgu Muhammad Zuraidi, dan akhir tadi Encik Adam Tan dan juga pemanggil adik kita yang berada di Tingkatan 2 sempat menghubungi kami dan memberikan pengalaman beliau dalam Ruang Bicara. Jadi saya Suhaimi Muhammad melabuhkan tirai pada malam ini. Jadi stay at home, jaga keselamatan diri dan jangan panik. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam lapangan Ruang Bicara yang lain. Assalamualaikum.